berbagai nikmat dalam diri kita sehingga kita dapat melangkah ke majlis ilmu ini. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesedaran agama kepada kita, sehingga mudah bagi kita untuk melaksanakan segala kebaikan-kebaikan yang berada di hadapan kita. Dan alhamdulillah pada pagi ini saya menggantikan kuliah. Kita akan menyambung fiqh aulawiyat kita, dan sebelumnya saya ingin menyentuh sedikit tentang ukhuwah. Ukhuwah adalah satu kewajipan kepada muslimah seorang Islam. Kita jangan rasa kewajipan itu seperti solat, haji, zakat. Tetapi ukhuwah ini kita rasa bukan kewajipan. Kita rasa sebab dia bukan amalan yang kita buat waktu solat waktunya, sampai waktu habis waktu, mula waktu habis waktu. Dan kita kadang-kadang terlupa, terleka tentang masalah ukhuwah ini. Apabila disebut tentang ukhuwah ini, maka kita kena set seperti wajibnya salat ukhuwah itu. Bahkan seseorang yang baik salatnya, baik ibadahnya, baik amalan-amalan yang lainnya, jika ukhuwahnya rosak, persahabatannya rosak, maka ia juga akan dihumban ke dalam neraka. Pentingnya ukhuwah ini. Kita tak cerita ukhuwah berbuat baik dengan manusia sahaja, tetapi dia lebih luas kepada berbuat baik kepada semua. Tetapi ukhuwah yang kita nak cerita ni adalah berbuat baik dengan manusia. Apa yang saya cerita tadi, apa yang saya cakap tadi, dia terbukti dengan satu kisah biasa kita dengar. Kita tahu semua kisah seorang perempuan yang ahli ibadah. Perempuan yang ahli ibadah, yang mana tidak ada ruang untuk dia berbuat maksiat. Ahli ibadah, abidah, tetapi sebab tidak berbuat baik, tidak berlaku baik, tidak ukhuwah yang baik dengan kucing binatang, apa kesudahannya, ibadahnya, salatnya, jaga malamnya. Ini cerita Bani Israel. Allah kata orang ini dihumban ke dalam api neraka. Dengan binatang begitu, maka dengan manusia lebih-lebih lagi. Hari ini saya nak sentuh sedikit tentang ukhuwah. Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, dia telah mentarifkan ukhuwah: hati dan jiwa yang terikat dengan ikatan akidah. Itu asasnya. Bagi kita, hati yang terikat dengan asas akidah, maka itu akan diikat dengan Islam, dengan iman, dengan kalimah. Itu disebut ukhuwah. Dalam konteks apa yang disebut ini, maka dia terhad kepada kita, sama kita, orang Islam dengan orang Islam. Ataupun kita dapat ringkaskan, ukhuwah ini adalah keterikatan hati dengan hati, keterikatan jiwa dengan jiwa. Terikat hati, seperti disebut dalam hadis, orang Islam ini kalbunyan, seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'da. Antara satu ni menguatkan yang lain. Antara tiang ini menguatkan tiang itu. Tak boleh tiang ni kata aku ni tak perlu, ataupun aku ni tak perlu kepada tiang yang sana. Tak boleh. Ataupun bumbung kata aku tak perlu kepada tiang-tiang semua ni. Tak boleh. Bangunan itu yasuddu ba'duhu ba'da, saling memerlukan antara satu sama lain.
Sebagaimana juga disebut dalam hadis bahawa seorang Muslim itu ibarat satu tubuh. Satu tubuh. Apabila merasai satu anggota itu sakit, maka seluruh anggota akan jadi sakit. Tangan kita sakit, tapi semua badan jadi sakit. Kepala sakit, semua akan jadi sakit. Kaki pun akan tak larat nak berjalan. Kenapa tak larat jalan ni? Kepala sakit lah. Kepala sakit. Nak berjalan bukan jalan dengan kepala, dia kata. Boleh berjalan, tak larat. Sebab sakit kepala tapi kaki tak larat jalan. Begitu ukhuwah tubuh. Islam diibaratkan seperti bangunan. Orang Islam diibaratkan seperti tubuh. Dicubit di sana semua sakit. Alah, aku cubit tangan je, kenapa apa mulut kamu kata au sakit? Reflect. Mulut akan kata sakit, padahal dicubit tangan sahaja. Jadi ukhuwah ini dia ada tingkatan-tingkatannya, ada darajat-darajat. Kasih sayang, kita lihat, kita boleh nilai darajat ni, tingkatan ukhuwah. Kadang-kadang kita dengan orang lain ni, Masya Allah, kalau jumpa ukhuwah, jumpa sesekala kita rasa boleh, kita tahu ukhuwah itu. Tapi dengan adik-beradik, Masya Allah, orang Melayu kita sebut orang Melayu lah, sebab kita duduk dengan orang Melayu kan. Dengan adik-beradik ni tak boleh tolak tambah, tak boleh. Rumah pusaka tu biar runtuh, aku tak bagi hang ni lebih sikit, yang kawasan aku tak bagi hang ni lebih. Tak boleh. Biar dia runtuh, tak apa. Itu cerminan ukhuwah orang Islam, orang Melayu di sini. Kita lihat berapa banyak rumah, tanah, harta pusaka ni yang terbiar, orang tak duduk. Adik-beradik ni duduk, hang ni buat tambah ni lah, lebih lah, hang ni tak jagalah, hang ni itulah. Yang kawan ni pun terasa hati tak duduk, seorang tak duduk. Akibat apa ini? Ukhuwah. Kalau kita kata tadi ukhuwah itu wajib, dengan orang lain wajib ukhuwah, dengan adik-beradik ini dah ada dua ukhuwah, ada dua keterikatan itu. Yang pertama keterikatan Muslim dengan Muslim, yang kedua keterikatan nasab kita, darah kita. Manakala orang lain kena bagus ukhuwahnya, dengan keluarga lebih lagi bagus. Itu darajat ukhuwah. Darjat kasih sayang yang paling rendah ialah salamatus sadri. Yang paling rendah tu. Yang paling rendah adalah salamah as-sadri. Salamah as-sadri ini berlapang dada. Yang paling tinggi itu kita tak ceritalah. Cerita sahabat, mementingkan sahabat sehingga dia tak makan. Itu ukhuwah paling tinggi tu. Paling tinggi, kita tak mampu nak capai. Yang paling rendah apa? Berlapang dada. Tak apalah, duduk lebih sikit tak apa. Janji kau duduk situ, jaga mak, jaga ayah. Kami bagi duit, kami bagi sebagainya. Mak tak ada, ayah tak ada, jagalah rumah tu, jagalah pusaka tu. Lebih sikit pun tak apa, lebih tak apa. Bukan kepada orang lain, kepada keluarga juga. Ada nama salamatus sadri. Itu paling rendah sekali. Maknanya kalau habis tak ada salamatus sadri, tak ada pelapang dada, habislah. Memang tak ada ukhuwah. Ungkit sana, ungkit sini, congkil sana, congkil sini, tak ada ukhuwah. Mana boleh tak ada ukhuwah? Kita tak buat yang wajib automatik, yang haram tak masuk. Tidak ada di dalam hati seorang sebarang halangan dengan saudaranya. Saudaranya, saudara Muslim lah. Kalau dengan saudara adik-beradik ni lebih lagi, tak ada apa-apa halangan, tak ada kendala apa-apa. Kena selesai semua, tak boleh tersimpan. Bila 10 tahun dulu kumpul sikit, tak tahan baru meletup. Meletup tu kira habislah. Kalau gunung berapi meletup tu habislah. Apa yang tanaman, peternakan, orang sekeliling tu habis semua, mati. Dah kumpul lahar,
selama 10 ataupun 20 tahun. Masalah orang Muslim ini dengan saudaranya tidak ada apa-apa, kena kosong. Tak boleh tersimpan apa pun. Kerana tersimpan itu seolah-olah kita menyimpan penyakit. Itu hati, ya. Hati yang berpenyakit, kita menyimpan masalah, kesalahan dalam hati kita. Dan mesti wujud kepercayaan, kepercayaan mesti wujud. Sebab seorang Muslim yang baik ini mesti mempercayai Muslim yang baik, kecuali yang tak baik. Kecuali yang fasik lah. Fasik ini kita tak boleh percaya keseluruhannya. Fasik macam mana maksudnya? Orang Muslim yang semayang 5 waktu ni buat 3 waktu sahaja, itu fasik. Amalan-amalan apa yang disuruh oleh Islam ni tak buat banyak, itu fasik. Ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, sebut surah Al-Hujurat. Orang beriman, bila datang orang fasik kepada kamu dengan satu berita, fatabayyanu, kamu kena cari kebenaran, kena tengok dulu apa yang dibawa, jangan telan mentah-mentah. Gitu. Realiti ukhuwah pada masa ini, realiti kita lihatlah. Apa yang saya sebut tadi sedikit realiti. Jadi ukhuwah yang saya nak sebut, ukhuwah yang Allah bagi kepada kita ni anugerah Allah. Kita kata anugerah iman, anugerah Islam, anugerah apa lagi, Allah bagi kesihatan, semua itu anugerah. Tapi yang besar, di antara yang besar adalah anugerah ukhuwah. InsyaAllah kita ni kalau tak ada ukhuwah, kalau umur 60 tahun kita boleh hidup, 40 tahun kita mati dah. Kita di rumah kita tak ukhuwah. Tak ukhuwah maksudnya kita marah aja. Orang marah kita marah orang. Di luar pun macam tu. Patutnya umur 60, 40 dah mati dah, karena tertekan sendiri. Kalau kita tak marah orang, orang marah kita. Di market kita marah orang. Sedang bawa kereta lagi lah kita marah orang. Kita marah orang sekali, 10 kali orang marah kita. Di rumah pun macam tu. Jadi kena anggap bahawa ukhuwah ini satu anugerah Allah. Dia tidak boleh dibeli. Tidak boleh dibeli ukhuwah ini. Iman tidak boleh dibeli, ukhuwah tidak boleh dibeli. Nak sayang kepada aku ni, aku bagi duit RM100. Ini bukan duit lain, ini duit ukhuwah ni. RM100, RM500, tambah lagi jadi RM1000. Nak bagi sayang pada seseorang, tidak boleh. Bagilah RM1000 pun, bagilah RM1 pun. Kalau tidak ada touch hati dia dengan hati kita, dia tak akan terjalin ukhuwah tersebut. Tak terjalin. Mesti Allah yang buat sentuhan ukhuwah itu. Tak boleh. Sebab ukhuwah ni lahir daripada hati suci dan hati suci. Nikmat yang Allah beri, anugerah yang Allah beri. Walaupun kita kumpul harta seluruh dunia ini, belanja untuk nak mendapatkan ukhuwah, sokongan dan sebagainya, tak mampu. Tak mampu. Orang Islam ini apabila ada kebersihan hati, maka di sana akan lahir ukhuwah antara seorang Muslim dan Muslim yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menanam ukhuwah ini dalam diri orang yang beriman, dalam hati orang-orang yang beriman, dengan sifat tersebut. Sifat ini kita rasa macam mana kalau kita tengok saudara Muslim di Myanmar? Kita rasa macam mana? Kesian saja mungkin tak cukup kan? Apa tindakannya? Doa mungkin tak cukup. Apa tindakannya? Di Palestin apa tindakannya? Kita ni tindakan sebenarnya kalau buat, dulu pernah bangkitkan masalah boikot kan, boikot barangan Amerika, barangan Yahudi. Kalau dengan boikot pun kita boleh menang sebenarnya. Peperangan memboikot, Yusuf Qaradawi kata boikot barangan mereka yang menyambut, yang menolong, yang support orang-orang Israel untuk membunuh Palestin ni wajib, dia kata wajib.
wajib kita boikot. Pernah pada satu tahap, satu ketika apabila orang Islam ni memboikot, ekonomi mereka yang besar-besar ni meredup. Kemudian selepas tahun, 2 tahun, hilang sedikit semangat memboikot kita. Sekarang ni tidak luar-luarkan, kita pun beli macam biasa. Kita tak rasa. Itu makna kita rasa lah ukhuwah kita ni kadang-kadang kita rasa tak boleh tu. Orang Islam juga yang jual kan. Walaupun orang Islam yang jual, tapi saham itu masuk. Kalau semua orang berfikiran begitu, bermakna tidak ada kuasa kita untuk memboikot. Realiti ukhuwah sekarang ini, orang Islam ni ramai, tetapi kalangan mereka tidak dapat ikatan akidah yang kuat. Ikatan ukhuwah tak kuat betul. Saya sebut ini kadang-kadang terkena diri sendiri, tapi kena sebut untuk menguatkan diri sendiri tentang ukhuwah. Ikatan kita tidak kuat, longgar. Kebanyakan orang Islam ni masih lagi dalam bahasa Arab sebut ananiyah, individualistik. Itu bahasa tu tinggi sikit. Ananiyah, kita sendiri-sendiri senang. Sendiri-sendiri kita, aku masing-masing. Jaga tepi kain sendiri. Itu hadis Melayu tak boleh pakai tu. Hadis Melayu, jaga tepi kain sendiri, tak boleh pakai. Kubur masing-masing tak boleh pakai. Kita kata sebab kubur masing-masing lah, aku risau kan. Kalau kubur sama-sama, kalau malaikat bantai kamu, aku juga boleh tolong kan. Tapi sebab kubur masing-masing, sebab tu aku risau, aku nasihat dan sebagainya. Mementingkan diri sendiri. Jadi ukhuwah Islamiyah ni sudah nipis, tipis, sedikit demi sedikit, dan tidak ada tempat kita nak charge-nya. Kalau iman mungkin kita baca Quran, kita ingat mati. Ukhuwah ni kita nak charge gimana? Jumpa kawan kita kena salam. Bukan setakat salam. Kalau orang perempuan tak apalah, ada juga. Orang perempuan dia biasa peluk kan, sentuh pipi. Kemudian sebelum itu kita kena senyum dulu kepada saudara kita. Masya Allah. Salam itu kalau ikut salam yang betul, salam itu jangan terus lepas. Salam, tengok muka dia, senyum dulu baru lepas. Jangan salam apa khabar, jangan. Tengok dulu sebelum nak lepas tu, tengok muka dia, tengok mata dia, tengok muka dia, senyum, baru lepas, baru tanya khabar. Tanya apa sihat, mak ayah sihat ke, anak-anak sihat ke, kena tanya. Kalau duduk itik macam mana. Itu cara kita nak tackle dia. Oh, dia tanya sampai itik aku pun dia tanya. Bermakna sangat mengambil berat. Tapi jangan tanya itik dulu, tanya mak ayah dia dulu kan. Tanya kalau di bisnes dia berniaga macam mana, berniaga bagus ke kan. Saya ikut kursus Comparative Religion. Di sini kita ada haluan fitrah, kita bergerak dalam saudara baru lah kita kata, saudara baru yang baru masuk Islam. Banyak program yang kita buat. Di antara kita nak touching, kita nak menarik orang India masuk Islam ini, di antara apabila kita tanya soalan yang paling perlu kita tanya, apa khabar mak kamu? Walaupun kita tak kenal mak dia pun, kita nak tarik hati dia. Orang India yang Hindu lah di sini kita kata. Kita kena tanya, jangan tanya ayah dia dulu, kena mak dulu. Mak macam mana, sihat ke? Kan? Kalau kita tahu dia makan ubat, macam mana dia makan ubat, ada kurang ke? Kena tanya itu dulu. Apabila kita tanya itu,
Dia dengan kita ni, Masya Allah, kita nak cakap apa dia akan dengar. Cara dia di antara. Tanyalah, kita dengan orang Islam ni kadang-kadang nak tanya benda tu. Saya diajar di Mesir, cara nak menarik orang. Kita nak berdakwah ni, nak menarik orang dengan soalan sahaja. Dengan soalan sahaja. Tanya perniagaan dia kalau di bisnes. Tanya tentang pribadi dia. Bukan pribadi yang dia sorok, bukan. Pribadi yang mana yang kita kena tahu. Dan kita boleh bagi sedikit point untuk apa ini kita. Itu di antaranya. Orang yang mendengar itu, dia akan rasa, ish, dia ni ambil berat kat aku. Anak macam mana, berapa orang tu tak payah dengar lah. Biasa kita dah tahu dah. Berapa orang tak payah tanya. Isteri berapa orang tak payah tanya. Ada tambah lagi ke, tu jangan tanya kan. Kena tanya yang benda sedia ada, keadaannya, supaya dia rasa, Masya Allah, orang lain tak pernah tanya kat aku. Tak pernah tanya kat aku benda tu. Dia tanya, Masya Allah. Dia rasa sesuatu yang sangat hebat. Jadi realiti ukhuwah sekarang ini sangat nipis. Karena apa? Karena hati kita diselaputi karat-karat jahiliah. Karat-karat jahiliah ni masih tebal lagi lah. Masalah harta kita tinggalkan ukhuwah, masalah kerja kita tinggalkan ukhuwah, masalah itu, semua karat-karat jahiliah ni masih tebal dalam diri kita. Bahkan katakan di kalangan umat Islam ni sendiri sering berlaku pertelagahan lantaran lunturnya ukhuwah. Kita paling banyak berlaku pertelagahan antara siapa? Dia beradik kan? Dia beradik. Masalah apa? Masalah harta. Karena apa masalah harta? Karena 3 keturunan dah tak selesai. Keturunan yang keempat macam mana nak selesai? Tak selesai. Tanah tu pada tok lagi, tak bagi pada anak, kepada cucu. Sekarang nak bagi kepada cucu. Sangkut daripada tok dan ayah lagi. Macam mana nak kira? Sana dah meninggal, sana tak. Macam mana nak bagi? Las apa dia? Nak bagi senang, kita jual sajalah. Kita bagi duit lagi senang. Sebab tu ramai, banyak tanah orang Islam ini, saya tak sebut Melayu, tanah orang Islam ini tergadai. Tergadai. Zaman 30-an, ini nak cerita sedikit lah. Ini mungkin kita ambil sikit saja. Zaman 30-an, seorang ulama di Palestin, dia pernah berfatwa haram menjual tanah kepada Israel. Haram, dia kata. Muamalah sebetulnya kita boleh jual kepada siapa? Kita boleh jual kepada bukan Islam, boleh jual. Muamalah tidak mengapa, jual beli. Tetapi dalam konteks masa itu, dia kata haram. Dan pada masa itu orang tak nampak lagi kenapa haram. Jadi seorang ulama dia dipandang 20-30 tahun ke depan. Kata haram menjual. Kata macam mana boleh jadi haram? Muamalah biasa, kepada siapa pun boleh jual. 10 tahun berlalu, 20 tahun berlalu, 30 tahun berlalu, baru orang nampak, iyalah, apa yang difatwakan dulu haram itu memang realiti yang terjadi sekarang ini. Bila mereka beli dengan harga yang tinggi, orang Islam ada yang beli mungkin 200 minta. Bukan Islam, orang Israel minta 400. Kita dengan 400 ni melompat-lompat dalam gelap. Terus bagi. Sana dia gadai, sini digadai, sini dijual dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Diusir orang Islam yang ada. Mereka telah berkuasa. Dulu peringkat dulu bukan mereka semua rampas tanah-tanah Palestin, bukan mereka rampas semua, tidak. Mereka beli dan mereka rampas. Yang mereka boleh beli. Kerajaan rampas, masyarakat beli.
masuk daripada Eropah, masuk bawa duit beli, masuk bawa duit beli. Duit di Eropah tinggi, masuk ke Palestin mereka beli, duduk di situ, masuk beli, sehingga orang-orang Islam terusir. Tidak ada tanah dah. Islam terusir, orang Islam terusir, Islam itu terusir. Itu realiti. Jadi kita kena mengelaklah daripada terjebak daripada realiti ukhuwah begitu. Kena mengelak. Macam mana nak elak dia? Salah satu, kena berlapang dada, salamat sadri. Itu yang asas sekali, kena berlapang dada. Dan kena wujudkan rangsangan ukhuwah. Kena ada rangsangan ukhuwah, kena ada. Kita ni kalau nak ukhuwah, paling bagus sekali orang Melayu apa dia? Kenduri kan? Kenduri masak-masak kan? Bukan ada apa pun, masak-masak, potong bawang kan? Sembang-sembang, itu ukhuwah. Kena ada rangsangan itu, kena ada. Pengajian begini, rangsangan ukhuwah. Berjumpa, berhari raya, ziarah, tak hari raya pun ziarah, kelahiran ziarah dan sebagainya. Dan kena set kita ziarah tu bukan kerana dia ziarah kita. Dia pergi ke rumah kita, jangan kerana dia. Kita pergi ke rumah dia, jangan kerana dia pernah pergi ke rumah kita, kita balas. Jangan set begitu. Sebab kalau kita set begitu, tak jadi dah ibadah. Dia jadi adat. Adat tak masuk dalam amalan. Ibadah masuk dalam catatan kebaikan. Kenapa ziarah dia? Dia 2 kali dah ziarah aku ni, aku tak pernah lagi ziarah dia. Set. Kita pun ziarah dia. Itu ziarah apa? Ziarah adat. Tak ada pahala. Kenapa ziarah dia? Sebab Islam menyuruh kita berziarah. Dia 2 kali dah ziarah aku, tapi tak sempat lagi. Yang ini aku ziarah bukan kerana dia ziarah saya, tapi memang kerana suruhan. Dan pada hari ini saya telah ada waktu. Maka ziarah kita itu dia ada tautan ukhuwah dan dicatat dalam amalan kebaikan. Kena wujudkan ta'aruf. Disebut ta'aruf, ini proses ukhuwah, ta'aruf. Kita duk kenal kawan kita tu, kadang kita tengok muka dia, nama dia tak berapa ingat lagi. Kita tahu nama dia hanya nama panggilan saja. Nama panjang apa dia? Panjang Makcik Limah. Nama pendek. Nama panjang apa dia? Makcik Limah. Kita tak tahu nama panjang dia apa. Saya nama di kampung orang tak kenal Marwan Shah. Orang kenal nama lain. Daripada kecil sampai ke besar, orang kenal nama Elek. Itulah nama saya. Sebab rambut perang, merah, bukan perang, merah dulu masa kecil. Balik sekarang ni, kalau balik sekarang ni, ada yang kawan-kawan sekolah dulu tak kenal lagi nama, bukan kawan sekolah, kawan-kawan kecil-kecil dulu panggil nama Ustaz Elek. Sampai sekarang. Tetapi orang bila nak panggil tu, orang tanya dulu, nama dia apa lah? Kadang ada setengah tu tak panggil lah Elek, panggil Marwan. Kita tengok muka kawan kita, memang kenal pun, kenal dia, tetapi kita tak ada ta'aruf. Tak ada ta'aruf. Apabila tak ada ta'aruf ini, kita kenal muka saja. Dia rumah kat mana entah, nama dia siapa entah, anak dia berapa orang entah, semua entah kita. Itu kelemahan. Ada 3 kelemahan orang lelaki lah, orang lelaki. Saya nak sebut 2 saja. Orang lelaki, orang perempuan saya tak sebut. Yang pertama, apabila berjumpa lupa nama, tu orang lelaki. Memang saya begitu. Saya muka ingat, kadang nama lupa, siapa nama dia. Tapi tengok muka, lah dia rupanya. Jumpa selalu kat masjid, nama tak ingat. Yang kedua, orang lelaki lemah ni di katil. Itu cerita lain. Kita nak kata apa di sini? Proses ta'aruf itu kurang. Kita ta'aruf, kena tanya nama dia. Anak-anak dia pun kita tahu. Seorang masuk UUM, seorang masuk UKM, seorang dah habis dah, seorang dah kerja dah. Baru ada keterikatan
Kerana apa? Kerana ukhuwah itu. Kerana ta'aruf, kena ada ta'aruf. Kemudian kita kena ada nasihat lah. Nasihat itu di antara itu. Saya nak sebut sedikit, sedikit adab lah. Bukan adab, saya nak sebut racun-racun. Sebelum kita ambil racun-racun dalam pergaulan, dalam ukhuwah. Ada racunnya. Sekarang ni Masya Allah racun dalam pergaulan ini. Kita seolah-olah minum racun pergaulan. Semua maksiat itu adalah dikira racun dalam pergaulan. Semua maksiat, mata, telinga, mulut, lagi banyak, semua racun. Pokok bubuh racun mati. Hati manusia kalau ada racun, mati ukhuwah. Tak ada ukhuwah. Hilang ukhuwah. Hilang ukhuwah ni Masya Allah. Hilang kebaikan. Maksiat menyebabkan hati manusia itu sakit. Hati tak mati pun kerana racun, dia sakit. Hati sakit ni bukan sakit hati yang biasa kita sebut, apa sakit hati lah kat dia. Bukan. Sakit hati adalah hati kita tidak boleh berbuat kebaikan. Tak boleh lah. Nak buat ini tak boleh kebaikan. Kerana hati itu telah masuk racun-racun. Abdullah Ibn Mubarak berpesan, aku dapati dosa itu mematikan hati. Aku dapati hati itu, dosa itu mematikan hati. Ya. Sekali kita buat maksiat, satu titik hitam melekat. Melekat sehingga titik hitam itu tebal. Jadi berkarat dah. Bila berkarat ni tak boleh dah nak basuh. Tak boleh dah nak basuh. Apabila hati itu telah berkarat, maka mesti taubat nasuha. Untuk taubat baru boleh basuh. Seseorang dia akan mendapat kehinaan jika seseorang itu ketagih buat dosa. Dosa ni dia ketagih macam dadah juga. Macam dadah juga sebenarnya. Dadah ni kalau kena sekali itu susah nak makan. Tak boleh nak makan dadah ni. Sekali, dua kali, tiga kali. Boleh sebagi dengan badan ini. Kalau tak kena tak boleh. Mesti nak dadah juga. Kerana dia ketagih. Dosa begitu juga. Amalan kebaikan begitu juga. Orang yang selalu buat amalan kebaikan, baca Quran, kalau telah ada kemanisan iman, kalau tak boleh baca Quran, kalau tak sempat baca Quran, dia rasa macam menggigil. Awak kamu menggigil ni? Tak sempat dia baca Quran pagi. Ya, mana dia ketagih lagi. Ketagih baca Quran. Bacalah Quran. Kenapa gigil ni? Tak salat duha lagi. Ada benda tu kan? Tak ada sampai tahap ketagih benda tu. Ada. Tak boleh buat kerja apa? Kenapa? Tak salat duha lagi dia kata. Kenapa ni tak nampak risau je? Hari ni tak baca Quran lagi. Tak sempat baca Quran. Kenapa risau sangat ni? Hari ni, Masya Allah, hari ni tak sempat lagi nak bantu orang. Tak ada peluang lagi nak bantu orang. Sibuk sana, sibuk sini, tak sempat lagi nak bantu orang. Ada. Kerisauan ini ada. Dan saya biasa jumpa orang begini. Kenapa risau? Kerana tak sempat lagi nak buat kebaikan. Pada hari itu, kita ingat, pada hari itu, maka orang ini kita boleh nilai bahawa dia telah ketagih dengan amalan kebaikan. Pergaulan yang beracun, saya sebut ringkas. Kita kena pasti. Terdapat 4 pergaulan yang beracun. Manusia yang apabila bergaul dengan mereka umpama makanan yang berzat. Kita bergaul dengan kawan kita ni seolah-olah kita ada bekalan untuk makanan. Kita bergaul dengan orang ini, kita rasa lain. Kebaikannya datang. Kita bergaul dengan orang ini, kita rasa lain ke? Lebih dekat kepada maksiat. Apa tidaknya 24 jam mengumpat.
Pokpen sana, dia itu pokpen, dia itu buat rumah besar, dia itu kahwin lagi, dia itu, semua dia itu. Kita dengar je. Berkawan dengan orang mengumpat, maka suasana kita jadi lain. Berkawan dengan orang baik, seolah-olah ada bekalan kepada kita. Kita tak buat pun tak apa. Peringkat permulaan, kita tak buat pun tak apa. Kita berkawan saja dengan orang baik, kita akan tergolong di dalamnya. Berkawan dalam hadis masuk hadis tersebut, berkawan dengan orang jual minyak wangi, tak pakai minyak wangi pun kita akan jadi wangi. Begitu. Berkawan dengan orang yang duduk di dapur, bukan orang perempuan masak, orang yang buat parang, ataupun kita sebut orang yang selalu buat besi, kita akan hanyut macam orang berbesi juga. Kena panas macam orang berbesi juga. Begitu. Berkawan orang baik, kebaikan itu akan melimpah kepada kita. Akan melimpah. Oh, nampak, oh baik je mereka. Padahal kita tu tak baik, tapi orang nampak baik semua orang yang jalan. Pergaulan dengan mereka seperti mengambil makanan daripada pergaulan itu. Kita berkawan dengan orang yang baik, seolah-olah kita ada mengambil makanan, bekalan, kekuatan kita. Susah sangat nak semayang contohlah. Kawan dengan orang yang semayang, seolah-olah motivasi kita telah mendorong kita untuk mampu semayang, solat. Padahal kita tak baca buku pun, tak dengar ceramah pun. Berkawan dengan orang-orang yang sabar, mereka mengajar kita tentang sabar. Mereka tak bercakap tentang sabar, tapi apabila ada masalah, mereka sabar. Dan kita lihat kesabaran itu, dan itu pelajaran yang sangat-sangat sempurna sekali, sangat baik sekali. Kita nak jadi sabar, baca buku, habis baca buku, buat PhD tentang sabar lagi, tak boleh sabar. Nak sabar macam mana? Nak belajar sabar, kena berkawan dengan orang yang sabar. Berkawan, berjalan dengan mereka, tengok masalah mereka hadapi, mereka sabar, Masya Allah. Kita fikir, kalaulah begitu mereka boleh sabar, kita pun boleh sabar juga. Maka kita terdidik dengan kesabaran mereka. Berkawan dengan orang baik, kita akan jadi baik. Berkawan dengan orang yang selalu pergi kuliah agama, kita akan ditarik ke kuliah agama. Berkawan dengan orang yang menari pucuk-pucuk, ada orang menari pucuk-pucuk. Boleh ke menari pucuk-pucuk ni? Boleh, tak boleh? Dia kata tak boleh kerana tarian itu melambangkan agama lain kan. Untuk apa tari pucuk-pucuk, kita tanya kan? Untuk nak sihatkan badan. Tak ada ke tarian lain? Tak ada ke senaman lain kita nak bagi sihat badan? Tak ada ke? Ini bukan tari pucuk-pucuk tu yang haram. Kita pakai ketat menari depan orang dah haram dah. Tak kira menari pucuk-pucuk lagi. Kalau nari di rumah tak apalah. Kita buat rock di rumah pun tak apa, seorang-seorang kat dalam rumah dengan suami tak apa. Nyanyi lagu rock ke apa. Tapi bahasa tak boleh, tak elok kan. Lompat-lompat ke, lompat-lompat ni bagi kurus badan lah. Kat rumah tak apa. Kita berkawan dengan mereka, kita pun jadi mereka. Aku tak boleh nak dia betul-betul ni. Alah, jomlah tengok-tengok je. Mula-mula lah tengok-tengok je. Lama-lama kita pun rasa kita duduk je. Bila muzik dimainkan, kaki kita macam ni. Itu mula-mula kan. Pun badan kita rasa syok juga. Minggu depan aku cubalah pakailah. Begitu. Jadi kawan itu, kita nak nilai seorang, kita lihat kawan dia dalam hadis. Dalam hadis maksud dia, kita nak lihat seseorang itu macam mana dia, kita tengok kawan dia macam mana. Kawan dia kalau macam ni, macam ni lah dia. Kalau kawan dia macam ni, macam tu lah dia. Macam tu lah dia. Makna senang saja kita nak nilai seseorang itu. Tapi nilai yang zahir sajalah, yang batin tak boleh nilai. Mereka itu orang yang bersih, orang yang mengambil berat tentang maslahat manusia. Suka bantu orang. Kita lihat
Apabila seorang bantu orang itu, kita akan terasa nak bantu. Kerana kita melihat orang itu bantu orang. Mereka juga orang yang alim, tahu tentang agama, kawan orang-orang yang ada agama. Mereka itu mengenali penyakit hati, mengenali musuh, mengenali ubat hati, sentiasa nasihat-nasihati. Ini kena berkawan dengan orang ini. Jadi golongan seperti ini perlu dicari. Golongan yang kita sebut tadi ini, dia bukan boleh berjumpa-jumpa tepi jalan, tak ada. Orang yang baik ni perlu kita cari. Tak boleh kebetulan saja jumpa dia. Kalau baik, baiklah. Tapi kalau kita rasa nak berubah, nak ukhuwah kita baik, kena mencari mereka. Ni tengok dia baik lah, dia selalu macam ni lah, maka dia kena cari dia. Cari dia, berkawan dengan dia. Jadi mereka ni, orang baik ni, memberi makanan kepada rohani kita. Rohani kita ni perlu makanan, ukhuwah tadi. Maka mereka ni seolah-olah memberi makanan kepada rohani kita. Kita tengok mereka pun kita rasa nak buat baik. Mereka sentiasa menjauhi, menjadi panduan kepada kita. Jadi di antara sebahagian anggota masyarakat ini tidak suka kepada mereka. Yang baik tak suka. Alah, dulu alim, orang kata. Alah, aku tahulah dulu kamu macam mana. Sekarang dia janganlah tunjuk alim. Itu hadis Melayu juga tak ada masalah. Hang nak buat macam mana lagi? Aku dulu tahu perangai kamu ni, memang kamu ni macam ni. Kita tak sebutlah apa dia kan. Kamu ini kaki penipu lah dulu, kamu ini kaki perempuan lah, kamu ini kaki jantan lah, kamu ini semualah, kaki arak lah, kaki botol Jangan tunjuk alim lah sekarang ni. Semua apa riwayat hidup kamu ada dalam kocek aku. Orang kata kita terhalang nak buat baik ni. Aku buat baik, orang kata begitu. Tidak. Seseorang telah bertobat dengan dosanya macam tak ada dosa. Bahkan kalau taubat nasuhnya itu betul-betul, kalau taubat nasuhnya betul-betul, maka segala keburukan yang dibuat itu akan digantikan dengan kebaikan, insya-Allah. Maka tak boleh pakai hadis Melayu tadi. Kita kata aku tahu semua, kamu ni tak usahlah jadi baik. Itu semua tak boleh pakai. Itu semua menghalang kita untuk berbuat kebaikan. Semua menghalang. Jadi orang baik mencari, memberi makanan kepada rohani kita, menjadi panduan kepada kita sekala. Yang kedua, beracun. Manusia yang apabila bergaul dengan mereka ibarat seperti ubat. Kita nak mengelak dari racun lah, ini maksudnya. Nak mengelak dari racun. Racun kita sebut dah tadi. Nak mengelak dari racun, kita berkawan dengan seseorang ini ibarat seperti ubat. Maka ubat dah hari ini. Itu perlu. Apa maksudnya? Dah berkawan tak dengan orang baik hari ini? Ubat. Perlu kepada ubat. Bila kita perlu kepada ubat, maka kita perlu berkawan dengan orang-orang baik. Umpama doktor, macam doktor, kiri kanan kita doktor, kiri kanan kita orang yang baik. Kita sakit saja, mereka terus ubatkan. Kita sakit saja, mereka terus beri nasihat kepada kita. Tak sempat nak jadi sakit. Kita perlu terhadap doktor, terhadap ubat ni waktu sakit. Pada masa tertentu apabila sakit, kita perlu berjumpa untuk mendapatkan ubat. Perlu berjumpa dengan orang yang baik untuk nak mengelakkan racun. Ini berkaitan dengan masalah hidup kita seharian. Apabila kita menghadapi masalah atau kebuntuan, maka kita boleh berjumpa dengan orang-orang begini. Jangan ada masalah baru nak jumpa ustaz. Ada masalah baru nak jumpa. Masalah itu dah berbelit-belit dah kusut dah 10 tahun dulu. Ibarat tali benang tu dah bersimpul 10 km bersimpul ke tali benang tu. Bila tali benang tu bersimpul 10 km, jumpa kat ustaz, tolong lepaskan ustaz.
Benang ni kenapa? Dah bersimpul dah. Ada masalah rumah tangga, masalah anak, masalah. Tapi masalah itu dah jadi masalah 10 tahun dah. Kita jumpa ustaz 10 minit, setengah jam nak bagi lepaskan simpul tu. Tak boleh terlepas. Simpul itu takkan terlepas. Kerana masalah itu telah berlalu selama 10 tahun. Patutnya simpul sedikit, kawan kita lepas. Kawan kita orang baik, simpul saja sedikit benang, kawan kita ambil, kau buat simpul-simpul ni. Dia pun ambil, lepaskan. Besok, minggu depan, bulan depan simpul lagi. Masalah lagi dalam rumah tangga, masalah lagi dengan anak, masalah lagi kewangan. Kawan pun ambil, oh simpul macam ni nak lepas. Tak sempat nak bersimpul. Untuk ibarat ni, tak sempat nak bersimpul masalah dalam diri kita. Yang ketiga, nak mengelak dari racun. Manusia yang apabila bergaul dengan mereka akan membawa pelbagai penyakit. Terdapat penyakit yang berperingkat-peringkat. Ini tu racun. Bila kita bergaul ni, insya-Allah macam-macam penyakit masuk. Sebelum ni kita tak biasalah. Tak biasa nak buat begini, berkawan dengan orang tu jadi pula begitu. Ini racun. Seperti orang buat bid'ah kan. Seperti orang yang buat sesuatu yang tak disuruh. Kita sebelum tak pernah buat sesuatu itu, maka bila berkawan kita terikut. Seperti cerita kita sebut tadi. Jadi mereka ini tidak memberi keuntungan untuk kita. Mereka bercakap, tapi percakapan mereka itu tidak ada faedah. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat hendaklah bercakap yang baik ataupun duduk diam sahaja. Disebutlah hadis, falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita kalau tak ada faedah nak cakap, diam saja. Kalau kita menahan diri daripada bercakap benda-benda yang buruk, maka diam kita itu ibadah. Diam kita ibadah. Kenapa diam ibadah? Kerana kita menahan diri daripada bercakap keburukan. Kawan kita duk cerita keburukan orang. Kita nak dengar ni takut. Tak dengar takut. Dia terasa kan. Kita pun dengar. Dengar ni dengan dalam keadaan kita duk ada susah hati lah. Jangan sampuk. Jangan kita kita tambah. Dia akan jadi berlebih lagi. Kita diam saja hingga dia tak larat dah. Dia tengok reaksi kita, dia ni flat. Tak ada reaksi, dia pun tukar. Kalau kita boleh tukar channel lain. Terus baju kamu ni cantik lah, beli kat mana? Tukar channel kan. Terus baju ni mahal ni, boleh kat KL. Tak ada orang beli yang lain, tak ada, tak mampu. Macam tu lah. Tak apa lah, kita jet aja sikit. Bagus lah kainnya, bagus lah. Tukar channel tak. Sebab apa? Kebaikan itu kita nak bawa dia kepada kebaikan. Yang keempat, manusia yang apabila bergaul maka mereka merosakkan sama sekali. Ini yang paling teruk sekali. Bergaul ni rosak habis semua, letak bokang semua. Tapi kita dah ada basic yang baik ini. Kita tak biasalah. Kita takkan berkawan dengan mereka. Basic kita tiap-tiap minggu pergi dengan kuliah, malam dengan kuliah, ikut pengajian dan semua. Kita nak kawan dengan orang yang merosakkan, maka kita tak ada. Kita nak kawan dengan mereka memang tak boleh. Kalau mereka berkawan dengan kita jangan larut. Sebab perempuan ni banyak cerita lah. Perempuan ni kalau bersembang ni, dia akan pergi bercerita banyak. Orang lelaki pun banyak jugalah. Tapi orang perempuan dia spesialis sikit. Dia bab-bab cerita ni, perempuan memang pakar. Pakar penceritaan. Cerita. Sebab perempuan cerita tu masuk dalam hati. Beza dengan lelaki. Kalau cerita tentang rumah tak siap, orang lain semua siap, dia akan masuk dalam hati. Aku kena siap juga rumah. Balik ke rumah, pergi buat loan. Kita cakap kat suami, kenapa? Rumah tak siap lagi, orang lain semua dah siap dah. Sembang-sembang itu masuk dalam hati. Itu orang perempuan. Sembang apa saja dengan kawan kita sembang, kawan dengan kawan-kawan yang kaya.
Sembang pasal kereta dia, sembang pasal rumah dia, sembang pasal pinggan mangkuk dia, sembang macam-macam lah pasal nasi dia. Jadi sembang itu, apabila kita tak ada, kita rasa nak ada. Tapi kalau kita biasa ikut kuliah macam ni, kurang sedikit. Tapi perempuan tu tetap ada lagi. Tak boleh buang, tetap ada. Dan mesti ada. Kalau tak ada, dia tampukan rumah lah. Kita nak fikir tentang nasi. Kalau perempuan tak fikir, siapa nak fikir? Tentang perabot, siapa nak fikir? Lelaki ni, ngantaklah nasi 5 tahun lepas pun tak apa kan. Basuh saja. Jadi perempuan kena fikir juga. Tapi jangan berlebih-lebih.